kita bergiat dalam seminar, kita bergiat dengan orang yang engage secara one to one. Maksudnya bila PKP dilancarkan, kita punya kelas batal, kita tak boleh nak kelas-kelas yang kita engage, government sector, public, private sector yang dah engage dengan kita terpaksa batal dan postpone, which is postpone tu tak tahu lagi bila masa yang dia nak ambil kita. So mula-mula tu memang senang jugalah, tipulah manusia kan, macam kita nak buat apa kan, kita tak pernah lalu kejadian tu kan. So apa kita buat 2-3 hari selepas NCO tu, Tuan Wasrin masa kemas rumah tu agaknya pintu belakang sedikit terbuka. So malam tu tikus masuk tau. Ni cerita pasal tikus kan, sebagai introduction ni. Malam tu Tuan, habis barang-barang dekat store saya kan. Kiranya kalau 10 tu 3 ataupun 4 bahan-bahan ataupun barang-barang dalam store tu dah dimakan tikus lah. So saya buat esok paginya, alhamdulillah saya perangkap tikus dah dapat ditangkap dan saya bunuh, dah settle dah. Cumanya sekarang ni isu dia dekat store. Maksudnya dengan bau tikus lagi, dengan bau makanan-makanan yang tidak buka lagi kan. Tapi masa tu apa yang saya buat, saya kata tak apa, relax lah. Relax. Hari berikutnya bau tu semakin kuat tau, bau dekat store ni, sebab dia ada bau sardin yang kita beli dalam beg, bau ayam kari yang kita beli dalam beg. Bayangkanlah, hari kedua dia semakin busuk. Hari ketiga saya pun relax je, tak apalah, mungkin sekejap lagi lah, esok-esok lah. Tak payah buat apa-apa lah, sebab plus kita pun terkejut lagi dengan MCO. Hari keempat saya biarkan lagi. Bayangkan Tuan, hari keempat busuk dia almost satu rumah. Dan masa itulah saya kata, tak boleh jadi ni Tuan. Saya kena configure juga, saya kena selesaikan juga. Hari kelima, barulah saya beranikan diri. Bukan beranikan diri lah, maksudnya barulah saya buat kerja-kerja yang sepatutnya saya buat, which is saya cuci saya punya store semua, dan kemudian saya buang barang-barang yang tak elok lah. Dan alhamdulillah hari seterusnya dan hari berikutnya bau tu dah hilang, dan alhamdulillah sekarang dah kembali seperti biasa lah. So apa pengajaran daripada cerita tikus ni tadi? Pengajaran dia adalah mengeluh sahaja ataupun berdiam diri sahaja tak akan mengubah result. Sekali lagi saudara, mengeluh sahaja kalau kita rasa macam alah malas lah, alah tak tahulah nak buat apa-apa, alah tension lah, Dr. Rahman, dia tidak akan mengubah result. Apa kita buat? Kita kena basuh. Apa saya buat? Saya kena basuh saya punya store tu. Akhirnya barulah saya dapat result. Alhamdulillah, saya punya rumah sekarang dah okey, dah bebas daripada bau busuk. So sama juga dengan usahawan. Sebagai seorang usahawan, mengeluh saja Tuan Wasrin, komplain saja ataupun merungut saja, dia tak akan mengubah apa-apa result. So ada 2 ciri-ciri yang wajib ada pada usahawan untuk kekal produktif dan macam mana nak adapt suasana situasi semasa. First sekali, ciri-ciri yang pertama adalah adaptable. Apa maksud adaptable, Tuan Wasrin? Maksudnya kita perlu boleh adapt dengan situasi. Kalau macam contoh dulu, perniagaan offline contohnya, macam contoh kami dulu, kami akan anjurkan dewan-dewan ataupun program-program yang bukan orang datang ke dewan seminar kita, macam Tuan pernah attend ke dalam program-program saya sebelum ni. So itu sebelum ni, so saya terpaksa adapt Tuan. So itu yang pertama, adapt. Yang kedua, bertindak. Kita kena bertindak. So itu adalah salah satu ciri ataupun 2 ciri-ciri usahawan yang produktif, especially di masa COVID-19 atau pandemik COVID-19. Allahualam. Oleh dia atau Idan itu bermakna saya menarik cerita tikus tu Idan. Sebelum Tuan cerita cerita tikus, saya cuma nak share sedikit pengalaman bagaimana saya menghadapi pandemik ni Tuan Idan. Sebenarnya saya terkesan lebih awal sebenarnya. Sebab apa? Apabila negara China lockdown, sebab bisnes saya ni raw material saya bergantung hampir 50% saya import daripada negara China, terutama keperluan-keperluan untuk barang event. Jadi ketika itu, kalau saya terpaksa cari usaha-usaha untuk menyelesaikan masalah saya. Jadi dalam masa yang sama itu, kedengaran bila virus ini dah melanda, jadi segala event-event yang kita dah rancang dan telah membuka pendaftaran terpaksa ditangguh dan juga ada yang terpaksa dibatalkan, terutama event sport tourism. Jadi Tuan Idan, kita terus Tuan Idan untuk soalan yang kedua untuk kita bicarakan tentang cabaran. Saya pun dah sentuh sedikit tentang cabaran seperti
Itu Aida kata, dia rasa semua rakan-rakan usahawan mesti tidak terlepas daripada segala cabaran dan segala masalah yang dihadapi kali ini. Jadi Tuan Rizal, bila sebut saja cabaran ini, sebenarnya di sebalik cabaran itu kita melihat ada peluang. Jadi bagaimana kita nak mengharapkan cabaran dan mengistilahkan sebagai satu peluang Tuan Rizal? Mungkin ada sesuatu kan? Tuan Kuasa, satu soalan yang sangat luar biasa. Saya yakin dan percaya usahawan-usahawan yang berada di luar sana juga mungkin ada yang boleh adapt ataupun mungkin ada yang tak apalah, tunggulah nanti selepas raya okey kot. Satu, saya nak remind kepada diri saya, Tuan Kuasa, kepada kita semua, especially pada usahawan-usahawan, tak kisahlah daripada negeri Perlis ataupun di seluruh negara, tuan-tuan dan puan, jangan terus mengharapkan normal kembali normal. Sekali aja lah. Jangan mengharap selepas ni perkara yang sebelum ni terjadi insya-Allah selepas raya. Tolong jangan mengharap benda yang sebelum ni terjadi, maksudnya kembali normal seperti biasa. So sekarang ni Tuan Kuasa, kita perlu buat satu, kita panggil sebagai wake up call lah. Maksudnya kita kena kejutkan diri kita, kita kena bangun. Itu yang pertama. Dan bila kita sebut tentang cabaran, apa juga yang kita buat sekarang, mungkin macam contoh saya sendiri ini, to be frank tuan-tuan Kuasa ni, mula-mula sebelum ni kita pun risau masa seminggu awal-awal dulu kita pergi macam mana aku nak dapat sale. Kita dah lah, kita punya overhead pun dah 2,000 kan, macam mana nak bayar staff, macam mana nak bayar certain overhead lagi. Kita kira istilahnya main biola jugalah dalam masa seminggu. Apa kita buat? Kami punya servis, kami punya penjualan barang-barang kebanyakannya offline. Macam tuan-tuan pun sikit maklum offline. Mungkin yang sedang menonton ni mungkin ada yang niaga dobi, ada yang niaga makanan, ada yang berniaga secara tradisional ataupun secara offline. So, saya nak share dengan tuan-tuan dan cabaran kita adalah macam mana nak shift daripada offline menjual ke counter, ke kedai, ke butik, ke online. So, itu cabaran yang wajib kita tangani. Baik hook or baik crook, nak tak nak, terpaksa. Kita kena shift daripada offline ke online. Mungkin ada yang kata mustahil tuan. Just nak share dengan tuan-tuan dan puan. Tak ada yang mustahil. In fact kami pun, Tuan Kuasrin ini kita punya perniagaan beberapa tahun lepas kan, kita mempunyai pattern bahawa bulan-bulan puasa, ini untuk industri training lah, macam contoh saya sendiri dalam industri education. So, kita dapati bahawa puasa dengan hari raya, 2 minggu hari raya, maksudnya sebulan puasa dan 2 minggu selepas hari raya itu memang kita tak ada sale langsung, Tuan Kuasrin. So ini based on kita punya tahun lepas punya pattern. Ada sale tapi hanya untuk belian buku kan, tak adalah sampai 10,000 kan. Tapi amazingly, kita tak sangka Tuan Kuasrin, bila kita cepat adapt, sekarang ni masa saya lebih sibuk daripada masa sebelum PKP hari itu. So ini yang terjadi kepada saya lah. So point saya tuan-tuan dan puan, untuk kita nak ubah ataupun cabaran kita adalah daripada offline kepada online. So cara dia macam mana, kita terpaksa berubah dan kita terpaksa akut. Di sini saya nak tunjukkan satu saya punya PowerPoint lah supaya tuan-tuan dan puan mungkin mendapat gambaran macam mana kita nak lalui cabaran-cabaran ini, dan cabaran-cabaran ini kita lihat sebagai peluang. Sebab saya yakin dan percaya tuan-tuan dan puan, kita sebagai usahawan adalah orang yang sentiasa menanti peluang. Mana-mana masalah, itulah peluang kita untuk dapat duit. Betul? Tuan Kuasrin? Ya betul. Itu orang kata bangsa usahawan lah, bangsa usahawan. Kalau problem dia di situ kita punya point untuk dapatkan ilmu. So bila kita sebut tentang berpindah, cabaran kita nak berpindah daripada offline ke online, di sini saya nak share dengan tuan-tuan dan puan, especially kepada usahawan-usahawan yang mungkin baru berjinak-jinak ke bidang online. Sekiranya kita baru berjinak-jinak ke dalam bidang online, tuan-tuan dan puan, kita kena ataupun wajib tahu 4 proses. So kalau anda ada pen dengan kertas, saya sangat sarankan untuk anda tulis 4 proses ni. Sebab kalau kita tahu 4 proses ini, insya-Allah kita akan dapat menjual dan kita juga akan dapat sale daripada online, insya-Allah. Dan ini juga saya selalu kongsikan dalam program-program saya lah. Ini adalah seni menjual semasa krisis, insya-Allah. So izinkan saya nak share saya punya PowerPoint dulu, Tuan Kuasrin, boleh tuan ya? Ya, silakan tuan. Alright, so tuan-tuan dan puan, kalau kita tengok di slide saya, di screen saya, tuan-tuan,
So ini sedikit sebanyak tentang saya lah. Right. Tuan boleh nampak saya punya slideshow tuan Ya, jelas. Okay, Alhamdulillah. So, saya nak kongsikan dengan tuan-tuan perempuan since Tuan Kuhasrin kata tadi, apakah cabaran utama kita kan. So, cabaran utama kita tak lain dan tak bukan macam mana kita nak meng-online-kan kita punya perniagaan. Mungkin anda kata, mustahil lah tuan perempuan. Okay. Kalau kita rasa mustahil, mesti ada cara, mesti ada jalan. Kalau kita dah nampak jalannya, ini adalah 4 step langkah menjual dalam online. Yang mana kalau anda nak faham, kalau kita senang nak faham 4 step ni, kita ingat Aida je lah. So mungkin ada yang nama dia Aida kan. So 4 step ni Tuan Kuhasrin secara ringkas sahaja saya nak kongsikan. So first kali yang paling atas, sekiranya kita nak berubah daripada offline kepada online, yang paling penting adalah step nombor 1, iaitu A. Apa maksud A? A adalah awareness. Apa maksud awareness? Awareness bermaksud kita sebagai seorang usahawan, kita sebagai seorang yang menjual dalam online, kita sebagai orang yang nak promote produk kita, kita kena make sure produk kita ataupun kita punya servis ni orang tahu. Simple cerita Tuan Kuhasrin, sesedap mana pun kita punya kari puff, kalau orang tak tahu, kita makan sendiri kan. Contohlah, lebih kurang dia punya analogi dia. So again, kepada semua usahawan-usahawan yang saya hormati dan kita doakan dengan kebaikan kan, first kali kita kena make sure orang sedar tentang produk kita. So itu adalah tentang awareness. Tuan Kuhasrin boleh nampak saya punya ni ke? Saya punya slide? Boleh nampak tuan? Ya, jelas. Saya pun siap boleh ambil nota, menulis sekali. Alright, Alhamdulillah. So tuan-tuan dan puan, itu adalah yang pertama. So maksudnya, kalau kita nak make sure berubah ke online platform, make sure kita kena ambil langkah pertama, iaitu awareness. Kalau langkah pertama kita tak ambil, tak jadi orang Kelantan kata. Sebab saya boleh kecek Kelantan lah, isteri saya orang Kelantan, Masya Allah. So again, tuan-tuan dan puan, pada semua usahawan-usahawan yang saya hormati sekalian, nak berubah kepada online platform, satu langkah yang anda wajib ubah ataupun kita wajib buat adalah awareness ataupun kesedaran. Kepada orang nak nampak kita punya produk. So itu adalah step yang pertama. Step yang kedua, selepas awareness kita sangat powerful, in fact macam contoh sekarang ni, macam mana kami buat awareness campaign awareness kita, Tuan Kuhasrin, kita buat bicara inspirasi. Setiap hari kita akan jemput panel-panel, kita ada Ustaz Zul Ramli, kita ada Ustaz Muhammad bin Abdullah Al-Amin, kita ada Popcom, kita ada ramailah influencer yang saya live tiap-tiap petang. So petang ni je kita tak live, semalam pun kita tak live, which is kita banyak engagement ataupun kita banyak online training sekarang Alhamdulillah. So poin saya tuan-tuan dan puan, kita kena banyakkan awareness ataupun kita banyak tunjulkan produk ataupun servis kita di online. Kejap lagi saya akan explain Tuan Kuhasrin. Di online ni banyak channel. Mungkin Tuan Kuhasrin boleh share apa jenis-jenis online platform yang Tuan Kuhasrin gunakan sekarang. Silakan Tuan Kuhasrin. Okey, yang pertama sekali FB lah, Facebook dan juga YouTube channel dan juga ID, YouTube channel, ID dan 3 tu lah yang biasa. Tetapi sebenarnya kalau kita tengok WhatsApp tu juga, WhatsApp app banyak juga peluang-peluang untuk kita explore lagi sebenarnya. Itu adalah yang perlu kita lakukan. Tuan Kuhasrin sudah berada di step yang pertama, sudah membuat di langkah yang pertama, which is awareness. Itu yang pertama. Selepas kita sudah membuat langkah pertama, Tuan Kuhasrin, baru insya-Allah kita akan pergi ke step yang kedua, which is interest. So apa dia interest? Interest ni selepas orang tahu produk kita, wah dia kata kita punya produk ni macam best je, kari puff kita macam best je, makanan kita macam best je. Kalau di Perlis contohnya Harum Manis, sekarang Harum Manis sedang ni ke Tuan? Dia dah hujung musim tuan. Dia Macam mana? hujung musim. Sekarang Harum Manis di Perlis dah hujung musim. Sedang nak jual buah Harum Manis contohnya. So apa kita buat di online ni, kita kena banyakkan appearance kita di online supaya orang pun aware tentang kita punya Harum Manis. So selepas step yang pertama selesai, insyaAllah baru kita akan pergi ke step yang kedua, which is interest. Minat orang lah. Orang minat. Mana-mana yang berminat, oh ada rupanya, masih ada rupanya Harum Manis sekarang. So insyaAllah dia akan bertanya lebih lanjut tentang produk kita. Masih ada lagi boleh order lagi tak? So itu adalah step yang kedua. Step yang ketiga, kalau anda nak shift, kalau kita nak shift daripada offline ke online, selepas mereka interest dengan kita, insyaAllah barulah mereka akan mewujudkan keinginan ataupun desire namanya.
So apa yang pelanggan-pelanggan kita selalu buat, mereka akan bertanya dengan lebih dalam. Contoh buah harum manis kan, sekilo berapa kalau hantar dekat KL boleh tak? Berapa hari sampai So itu adalah perkara-perkara di step yang ketiga. Dan percaya tak Tuan Oman, Tuan Hasrin, bila kita sebut tentang desire ni, selepas mereka maksudnya berkehendak dengan kita punya barang dan kita memberikan informasi yang bagus, cara kita communicate dengan mereka bagus, insyaAllah barulah wujudnya step yang keempat. Kita sebagai usahawan, kita nak orang membeli, orang bertindak. So ini adalah 4 perkara yang kita wajib tahu, yang kita perlu tahu, iaitu step yang paling mudah, iaitu AIDA. A adalah awareness, I adalah interest, D adalah desire, dan A last kali adalah action, insyaAllah. So itu adalah sedikit sebanyak kita punya cabaran-cabaran macam mana kita nak ubah daripada offline ke online. Dan bila kita sudah boleh shift daripada offline ke online, insyaAllah kita praktikkan 4 step ni. Yang paling penting adalah step yang keempat, which is awareness. So setakat itu dulu yang saya nak kongsikan. Sebelum sekejap lagi kita nak kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan, apakah channel ataupun platform sangat bagus untuk kita promotkan produk kita, insyaAllah. Allahuakbar. Silakan tuan. Itu dia Tuan Ida. AIDA mudah kalau nak ingat AIDA. Jadi sebenarnya memang bagaimanapun hingga hari ini ramai saya tengok usahawan-usahawan, baik dia MC sendiri, baik dia adalah MC event, dia telah mengubah daripada offline ke online. Itu juga restoran-restoran semua Tuan Ida sekarang saya lihat rakan-rakan lain seperti barbershop dan juga industri pembinaan kontraktor. Bagaimana pula Tuan Idan mereka untuk ubah daripada offline kepada online? Adakah mereka perlu mencari peluang bisnes baru untuk menampung seketika, ataupun cara lain untuk membantu usahawan-usahawan sebegini Tuan Idan? Thank you so much. It's a very good question dan sangat relevan soalannya. So bila kita sebut tentang industri barber kan, ataupun yang sumpah dengannya lah, kita first kali kita nak dapatkan gambaran besar dulu lah. So industri-industri yang kita tuan sebut tadi adalah industri perkhidmatan atau servis. Mungkin ada yang sedang menonton ni adalah industri servis, ataupun bisnes-bisnes yang kita rasa macam tak boleh pergi lah Tuan Hasrin, buat pun kita letakkan dekat Facebook pun macam mana kan, saya nak gunting nak atas kepala orang. So first kali kita kena tahu ada 3 types of business lah zaman masa-masa PKP ni. Satu, yang really impacted ataupun yang terjejas, sangat terjejas. Contohnya macam industri travel and agent, contohnya tourism industry, contohnya hospitality ataupun perhotelan, itu memang sangat-sangat terjejas. Macam contoh barber tadi, mungkin some of us ada jugalah yang masih ambil gunting rambut kan, tapi mungkin some of us mungkin memang dia punya persekitaran dia tak nak ambil gunting rambut langsung. So pada penggunting rambut dia kesian kan, sebab kita tak ada klien kan. So itu yang pertama, memang terjejas ataupun high impacted business. Yang kedua, semi impact business, maksudnya industri yang telah terjejas macam contoh kan, industri makanan, contohnya restoran, apa lagi, industri macam contoh saya education, makan school contohnya, apa lagi, industri printing contohnya. So itu adalah hal terjejas. Dan yang ketiga adalah rising business. Masa PKP ni lah dia memang laju gila. Alhamdulillah sales dia macam nak jalan. Kalau macam contoh dulu mungkin 100,000, sekarang berlipat kali ganda. Contohnya apa? Hand sanitizer, contohnya face mask yang buat glove, latex glove. So macam contoh Tuan Hasrin tanya soalan tadi, sekiranya barbershop sekiranya, kalau memang kita tak boleh nak dapatkan orang juga ataupun tak boleh nak dapatkan sale, first kali yang kita buat adalah survival mode kena on. Kita kena survivekan diri kita ataupun syarikat kita dulu, kena on survival mode dulu. So kita buat apa? Kita tukar model bisnes ataupun kita tukar perkara-perkara apa yang kita boleh dapatkan duit dulu. Contoh sekarang berapa ramai antara kita yang tak perasan, sebenarnya ramai je yang bantu kita, usahawan-usahawan yang terjejas teruk ni, especially rakan-rakan saya lah yang di travel agent kan, dia kata Rizal, dia kata sekarang memang tak boleh,
Staff ada 50 ni, staff ada 60 ni, nak bagi gaji macam mana? Umrah terpaksa cancel, tak tahu lagi visa macam mana, bila boleh dapatkan. So, dia buat apa? Dan kawan lain yang jual hand sanitizer, saya tak bawa saya punya hand sanitizer kan. Dia bantu secara affiliate. So, tuan pun sedia maklum tentang affiliate. So, itu adalah perkara-perkara yang boleh membuatkan kita survive dulu. So, point saya adalah apapun kita buat, kita kena survive dalam tempoh ini. Tapi, apapun kita buat, kita kena online kan bisnes kita daripada offline ke online. Sebabnya, this is the new normal. So, itu adalah respon saya lah. Allahu'alam. Allah, terima kasih Tuan Aizat. Okey, sebelum tu juga saya ingin memaklumkan juga kepada peserta kalau ada apa-apa soalan, apa di ruang komen yang gunakan smartphone, boleh gunakan klik question untuk memberi soalan ataupun komen. Jadi juga untuk yang menggunakan PC ataupun laptop, boleh di ruang klik itu semoga ruang chat untuk kita bertanya soalan kepada tuan speaker Tuan Rizal nanti. Okey, kita akan teruskan lagi cara kita. Kita rasa kita baru di separuh jalan ni. Saya juga Tuan Rizal ingin berkongsi juga ada program yang akan diadakan pada 21 bulan 5 nanti. Anjuran MPC Wilayah Utara, iaitu Sembang Produktif, iaitu gabungan 3 YB Siswa Kerajaan Negeri, iaitu YB Siswa Kerajaan Negeri Perlis, Negeri Kedah, Pulau Pinang, dalam satu tajuk cabaran kepimpinan normal baru dalam peningkatan produktiviti. Jadi jangan lepaskan peluang untuk berdaftar, dan saya rasa mungkin juga ada peserta yang baru masuk, mungkin tak sempat mendapat info-info terkini. Jadi Tuan Rizal, kita teruskan lagi sebelum kita akan meraihkan soalan-soalan daripada peserta-peserta. Okay. Jadi kita terus tentang peluang Tuan Rizal. Kita cakap tentang peluang. Jadi dalam keadaan ini, kalau kita tengok daripada PKP 1, 2 dan 3, okey, jadi ketika itu kita banyak berada di rumah, dan saya sendiri 99% staff saya bekerja daripada rumah, walaupun seorang designer ataupun operator mesin. Walau bagaimanapun, untuk operator mesin dan beberapa staff lain saya terpaksa berubah. Untuk dari segi cara kerja, mungkin itulah belajar buat online, membantu untuk buat jualan produk-produk yang ada di mesin saya. Jadi itu tadi muka yang saya ambil. Jadi Tuan Rizal juga macam saya adalah event organizer, event organizer untuk support Tuan Rizal. Kita juga tengah merangka untuk membuat feature run dan juga klinik-klinik untuk pelari-pelari dan juga peserta-peserta gayuhan Tuan Rizal. Jadi saya juga melihat juga rakan-rakan usahawan yang terutama dalam SMP. Kita juga menggunakan beberapa aplikasi untuk penghantaran dan juga servis-servis yang lain. Dan saya melihat juga ada inisiatif yang diambil daripada kalangan usahawan sendiri yang mampu membuat sistem penghantaran sendiri melalui basicnya grup WhatsApp. Ini saya nampak satu usaha sebagai seorang usahawan produktif, bagaimana untuk survive ketika ini. Tapi cabaran dia sekarang terutama seperti macam usahawan bubble ataupun terlibat dalam construction dan pembinaan ni, kebanyakan usahawan PKS ni tidak ada saving yang cukup. Terutama kita pun tak tahu tempoh untuk kita mengharungi pandemik ini tetap sampai bila. Jadi apa pandangan Tuan Rizal tentang simpanan untuk survive sebenarnya? Tadi saya tarik dengan perkataan survive Tuan Rizal. Mungkin ada pandangan daripada Tuan Rizal. Thank you so much Tuan Kuatri, sangat bagus soalannya. Kita faham rakan-rakan bisnes sebenarnya yang lain, rakan-rakan sahabat-sahabat peniaga yang lain, kita faham sebab yang faham situasi ini maksudnya hanya jauh hari mengenal Manikam. Tuan, masa awal-awal tuan, kita punya sakit kepala, ya Allah ya Tuhan, macam manalah kita nak bagi, selalunya kita hari raya ni kita akan bagi bonus kepada staff. So first sekali dah kita fikir bonus, yang kedua adalah gaji, yang ketiga adalah macam mana kita nak bayar EPF, SOPSO, apa semua tu kan, itu kita faham. That's why saya bagi tahu dengan tuan-tuan puan tadi, kepada rakan-rakan yang mungkin mempunyai saving yang mungkin tak mencukupi selama tempoh PKP ini, apa yang kita perlu buat, nak tak nak kita terpaksa bertindak.
right? Sebab berdiam diri, mengeluh saja tak akan menyelesaikan masalah. So, apakah tindakan yang kita perlu buat? Sekiranya kita punya bisnes tu tak boleh juga nak mendatangkan duit, macam contoh Tuan Kasut tadi, gunting rambut ataupun apa-apalah yang seumpama dengannya, kita boleh ambil bisnes lain ataupun kita boleh buat bisnes lain dulu untuk survive. So, itu adalah perkara yang wajib kita sebagai usahawan selesaikan dulu. Dan dengan harapan bahawa selepas PKP ini insyaAllah ada sinar baharu untuk kita. Tapi saya tertarik dengan apa yang Tuan Hasrin bagi tahu tadi tentang kita punya peluang. Untuk makluman Tuan Hasrin kan, dan rakan-rakan yang saya hormati dan kita sentiasa doakan dengan kebaikan, especially bangsa-bangsa usahawan yang kita sangat respect dengan anda punya semangat tu kan. Bila kita sebut tentang peluang, sebenarnya Tuan Hasrin, ini adalah masa untuk kita sedar bahawa kita kena bergerak di online platform dah. Maksudnya Allah itu sedang jentikan kita, Rizal, kau sepatutnya daripada dulu lagi buat kelas online sebenarnya. Kenapa kau tak buat? Seolah-olah Allah itu paksa kita untuk bershift daripada offline kepada online. So, kita melihat daripada sudut begitu. Bila kita sebut tentang peluang ni, Tuan Hasrin, salah seorang guru saya, mentor saya lah, Datuk Dr. Shefli, Datuk Dr. Rusli kan. Dia adalah business owner yang membuat kulinari. Kalau macam tuan-tuan dan puan-puan kenal dia, dia merupakan seorang penulis buku, jutawan senyap, menabung daripada kosong, contoh-contoh. Dia banyaklah buku-buku dia kan. So, masa saya berguru dengan dia dulu, dia bagi tahu dengan saya, dia kata, Rizal, dia kata, sekarang ni you all bagus tau. Saya tanya, kenapa Dato'? Sebab sekarang ni adalah environmentnya business synergistic. Wah, apa environment business synergistic? Maksudnya, environment sekarang dengan business bersinergi, maksudnya selari. Kalau dulu misal tahun 70-an, tahun 80-an masa saya dulu, dia kata, paling power pun orang ada atur lah. Mungkin Tuan Hasrin tahu kan atur ni apa kan? Atur ni adalah jenis telefon bimbit yang kita pegang pakai tangan tu, yang besar batu-bata tu kan. So, itulah yang paling membantu bisnes kita. Tetapi sekarang ni, dalam tempoh tahun 2000 milenial ni, dia kata, you all semua bagus. Sebab kita punya environment adalah business synergistic. Kenapa saya tanya Dato'? Dia kata sekarang, kita ada online platform tau. Kita ada Facebook, kita ada Instagram, kita ada YouTube, kita ada channel-channel yang Tuan Hasrin bagi tahu tadi. Sebenarnya itu adalah peluang-peluang yang sebenarnya kita tak explore lagi. Percayalah tuan-tuan dan puan, mungkin dengan masalah ataupun situasi ini, Tuhan sebenarnya nak tunjukkan, Rizal, kau tak explore lagi ni Facebook ni, kau tak explore lagi ni WhatsApp ni, kau tak explore lagi Instagram ni, cuba kau explore. InsyaAllah dia akan menunjukkan satu sungai baru untuk menjadi infrastruktur. So, bila kita sebut tentang peluang ni, Tuan Hasrin, the best part, platform-platform ni kebanyakannya free. Saya yakin dan percaya Tuan Hasrin ada Facebook tau? Instagram pun ada tau? Dan saya yakin ada rakan yang sedang menonton ini ada social media. Why not? Ini adalah peluang kita untuk aktif di social media. Cumanya Tuan Hasrin, kita tak nak bercakap sembang-sembang kosong ni lah Kita nak bercakap dari segi fakta. Okay. Bentar sahaja lagi saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan supaya ianya akan membuka mata kita selepas ini bahawa online ini ikan ni sangat ramai, sangat banyak. Saya nak kongsikan satu kisah saya masa saya asal daripada Sabah, one of my mentor daripada Sabah lah. So my mentor ni, guru bisnes saya ni, dia suka memancing tau. Tuan Hasrin suka memancing kan? Saya sekarang tak suka. Dulu sekarang tak suka Tapi pernah memancing lah tuan pernah memancing. So guru saya ni dia pemancing tegar tau. So saya faham, saya tahu sebab family members dia ni dulu ayah dia, arwah mak dia adalah nelayan. So memang dia dibesarkan, dia 7 orang ke 8 orang adik-beradik. So dia orang dibesarkan dalam keluarga nelayan. So bila dia besar, sekarang ni dia dah jadi doktor doktor medical, tapi dia berhenti daripada doktor medical, dia buat bisnes dan dia adalah orang yang antara yang percaya di negeri Sabah lah. So dia punya minat masa untuk memancing tu masih sampai sekarang lah tuanku. So saya tanya dengan my uncle, saya kata, pakcik, saya kata,
Macam mana pakcik tahu di laut lepas ni ada ikan takkan kita pergi laut saja-saja tampaknya kita joran kan ataupun campak saja kita punya bukat kan. Dia kata Rizal satu benda yang kita kena tahu. Dia kata di laut ni kita kena tahu di mana tempat ikan ramai. So dia bagi pencerahan macam tu lah. Dan kemudian saya pun tanya dia soalan yang kedua. Saya tanya dia, saya kata, Uncle, saya kata, macam mana kita nak tahu ikan tu ramai di tempat tu Lepas tu dia jawab, dia kata, Rizal senang je. Macam mana kita nak tahu tempat tu ikan banyak, kita kena tahu di mana rumah dia. Kemudian saya tanya soalan ketiga, macam mana kita nak tahu rumah ikan? Dan ini jawapan yang sangat bagus. Dan tuan-tuan dan puan, kalau anda dapat dia punya gist ni, anda sangat powerful. Dia kata, Rizal, kita kena tahu daripada data, dia kata. So, dia kata, dekat laut, sebagai seorang pemancing profesional, kita akan ada device lah, pengesan, saya tak ingat lah, sonar, device, So, kalau you ada data tu, kalau you ada alat tu, yang memberitahu bahawa dekat situ banyak ikan, insyaAllah, you takkan buang masa pergi tempat lain. So, dekat situlah you fokus. So, sekarang ni, Tuan-Puan Hasrin, kita melihat bahawa Highway Plus sekarang lengang, betul? Betul. Kalau dekat Puchong ni LDP lengang. Dekat KL Federal Highway lengang. Tapi agak-agak highway mana yang ramai orang, Tuan-Puan Hasrin? Highway mana yang ramai orang? Highway dalam nama sosial. Correct. So, maksudnya sekarang highway online yang ramai orang. Maksudnya di highway online ikan berkumpul sekarang. Soalannya adalah, adakah kita melihat itu sebagai peluang? Jadi sebagai seorang usahawan yang produktif, kita mesti melihat itu sebagai peluang, which is ikan-ikan banyak berkumpul di online. Tapi soalan kedua pula, Tuan-Puan Hasrin, dekat online mana yang banyak ikan tu? Dekat sini saya nak tunjukkan satu fakta lah, satu data, supaya dengan data ni insyaAllah rakan-rakan usahawan boleh buat keputusan, dan dengan data ni juga apa sahaja keputusan, insyaAllah keputusan kita akan lebih memihak kepada kita. So Tuan-Puan Hasrin ready untuk saya share data ni, tuan? Ya, dipersilakan. Alright, amazing. Okay, tuan-tuan dan puan, kalau anda lihat saya punya slide dekat sini, tuan nampak saya punya slide, tuan Ya, nampak clear. Okay, Alhamdulillah. Kita recap balik. Tadi saya kongsikan dengan tuan-tuan ada 4 step macam mana nak menjual secara online. So 4 step ni adalah dimulakan dengan awareness. So bila kita sebut tentang awareness, Tuan-Puan Hasrin dengar? Ya, jelas. Bila kita sebut tentang awareness, kita kena nampakkan produk kita ataupun servis kita di media ataupun di online platform. Dan kita tahu, contoh Tuan-Puan Hasrin kata tadi, online platform ni banyak. Macam kita tengok dalam kita punya slide kan, which is ada Twitter, Facebook, Instagram, Google, Pinterest dan WhatsApp. Soalannya adalah, di mana ikan-ikan kita sedang berkumpul sekarang? Okey, jom kita check data ni. Tuan-tuan dan puan, Januari 2020 di Malaysia, ini based on We Are Social. Kalau anda nampak di bawah sekali, ruangan bawah sekali sebelah kanan yang saya tandakan dengan square tu ataupun peta tu, tuan boleh nampak di bawah dia tuan-tuan, We Are Social tu. Okay. Januari 2020, data mengatakan, fakta mengatakan kita punya total population adalah 32.16 million. Tetapi mobile phone sub connection 40.69 million. Maksudnya dah lebih. So apa maksudnya? Mungkin satu orang ada 2 phone, mungkin satu orang ada 3 phone. So that is why kenapa kita punya mobile connection terlebih dekat situ. Kalau kita nampak numbers yang saya tunjukkan ni lah. Dan tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tengok di Januari 2020, ini adalah taburan data yang mana diambil pada Januari 2020 lah. Most used social media platform adalah, kalau kita tengok di 3 tempat ni, tuan-tuan dan puan-puan, aku boleh tengok tuan saya punya. Okey, sebentar, tuan-tuan. Okey, ni saya nak tunjuk, saya tutup balik. Okey, kalau kita tengok sekarang, tuan-puan nampak saya punya data sekarang? Tuan-puan nampak? Jelas. Okey. So
Tuan-tuan dan puan, kalau kita tengok dekat sini, Januari 2020 data mengatakan bahawa most used social media platform ataupun orang menggunakan social media yang paling ramai first kali di YouTube. Maksudnya ikan-ikan ni banyak berkumpul di YouTube. Yang kedua di WhatsApp. Dan yang ketiga di Facebook. Yang keempat di Instagram dan yang kelima di Facebook Messenger. Anda boleh tengok dekat sini. Betul. Dan tuan-tuan dan puan, bila kita tengok ini adalah taburan data Januari 2020, maksudnya data ni daripada masa bila diambil Tuan Puan Hasrin? 2019. Very good. Maksudnya kalau data tu dikumpulkan dan dipresent 2020 Januari, data tu diambil tahun 2019. Tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan usahawan yang saya doakan dengan sukses biasa. Tahu tak tuan-tuan dan puan, ada satu report Digital 2020 mengatakan bahawa April Global Census Report ini pada April baru-baru ni. Ini diambil masa pandemik ni Tuan Puan Hasrin. Inilah data yang diberikan kepada kita. Ini adalah the world's most used social platform. Maksudnya di dunia. Ini data ni diupdate pada tanggal berapa kalau kita tengok dekat sini? 20 April 2020 which is baru sahaja bulan lepas 20 April. Kalau kita tengok dekat sini, yang paling atas kita boleh nampak apa dia Tuan Puan Hasrin? Yang paling atas adalah Facebook. Maksudnya ikan sedang berada di Facebook sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua, ikan sedang berada di YouTube. Dan yang ketiga, ikan-ikan ataupun prospek-prospek bakal kita punya klien sekarang sedang berkumpul di WhatsApp. So soalannya adalah apa yang kita perlu buat? Soalan dia adalah apa yang kita perlu buat? Jawapannya adalah kita kena banyak hadir di live platform, especially di Facebook, di YouTube, di WhatsApp dan seumpamanya. So itu adalah peluang-peluang yang kita wajib grab. Dan the best part Tuan Puan Hasrin, peluang ni free. Kita nak buka akaun Facebook, bayar tak? Tak bayar. Kita nak buka akaun Instagram, bayar tak? Tak bayar. Kita nak buka YouTube, bayar tak? Tak bayar. So itu adalah peluang yang kita kena rebut. Wajib rebut dan wajib kita fully utilize. Wajib kita guna sepenuhnya masa ni. Allahuakbar. Itu je Tuan Rizal. Cukup menarik. Tadi kalau kita tengok data itu sebenarnya memang patut kita follow dan kita ambil peluang. Itu yang dikatakan peluang sebenarnya. Dan sebelum ni saya hanya merasakan sebelum saya dapat lihat data yang Tuan Rizal kongsikan ini, saya melihat IT lebih ramai saya merasakan. Jadi bila data yang Tuan tunjuk tahun 2019 dan dibandingkan dengan April ketika pandemik ini, tak sangka Facebook menjadi yang ada di atas sekali. Tapi dah saya lihat juga Facebook sekarang. Ya, dan saya lihat juga ramai rakan-rakan saya yang belum kita add di Facebook. Tetapi sekarang dah nampak berani untuk live. Walaupun dia live jual barang, dia lelong. Tetapi saya lihat yang paling penting itu keinginan Tuan. Keinginan untuk berubah. Untuk bergerak lebih maju dan lebih produktif. Okey Tuan, insyaAllah. Jadi Tuan, saya juga sebenarnya ada nak meraihkan soalan kepada seorang ini daripada Perlis. Dia bertanya berkaitan dengan emosi. Okey, emosi apa kepentingan? Okey, bagaimana untuk mengawal emosi? Sebab dia merasakan walaupun beliau seorang staff, walaupun ada berniaga secara part time, tapi dia merasakan apabila dia bekerja tidak ada tekanan-tekanan. Jadi dalam masa yang sama, terpaksa mengharungi pandemik, terpaksa bekerja di rumah. Jadi mungkin Tuan Rizal ada tips untuk mengawal emosi Tuan Rizal, terutama adalah ketika pandemik ini Tuan Rizal. Sangat bagus. Tuan Puan Hasrin, rakan-rakan yang saya hormati yang sedang menonton, usahawan-usahawan, bangsa usahawan yang kita raikan, rakan-rakan daripada MPC dan seluruh rakan-rakan yang sedang menonton, tak kisahlah sama ada daripada negeri Malaysia ataupun seluruh Malaysia, kita ditentukan oleh emosi kita. Kalau emosi kita bagus, insyaAllah result kita bagus. Tapi kalau emosi kita macam down, insyaAllah kita punya result juga down. Guru saya selalu pesan, dia kata Rizal, sebenarnya sekarang ni strategi dengan emosi 80% adalah emosi. 20% je. 20% je. Strategi power sekalipun, kita punya emosi orang kata down, dia tak jadi punya, dia tak akan dapat hasil yang kita nak, insyaAllah. So, sangat bagus pertanyaan daripada rakan kita daripada negeri Perlis tadi. Sekarang ni kita wajib kawal emosi kita. Soalannya adalah bagaimana
So ini yang saya nak kongsikan, 3 rahsia macam mana nak mengawal emosi supaya kita sebagai usahawan insyaAllah first kali kita boleh move on. Itu yang pertama. Yang kedua, kita boleh kekal produktif. Dan yang ketiga, kita boleh sama-sama tempuhi pandemik ini ataupun situasi new normal ni. So 3 rahsia tu, since kita punya program ni dianjurkan oleh MPC, saya nak share 3 rahsia ni dengan akronim MPC. Yang tu yang bestnya hari ni insyaAllah. So bila kita sebut tentang macam mana nak kawal emosi ni kan Tuan Puan Hasrin, saya nak kongsikan dengan tuan-tuan rakan-rakan Facebook ataupun rakan-rakan yang sedang menonton secara live ini ataupun secara video recording ini. Kalau kita nak kawal emosi, ada 3 cara, ada 3 tips, ada 3 rahsia. So 3 ni kalau senang nak faham, kita boleh dengan akronimkan MPC. Let me share dengan tuan-tuan dan puan-puan saya punya slide lah. Boleh tuan? Ya, silakan. So ini adalah slide saya. Bila kita sebut tentang mengawal emosi, kita kena jaga MPC ni. Apa dia MPC? First kali, M, dia mesti ada mentor. Okey. Kita tahu emosi kita sebagai manusia, kita ada naik dan turun. Sama juga al-imanu yazid wa yanqus, naik, iman itu naik dan turun. So same goes to emosi. Kadang-kadang bila kita tengok video ni kan ataupun kita tengok siaran ni, kita rasa bersemangat kan. Tapi Betul. mungkin esok kita try, kita like, kita post di Facebook, dah tak ada orang nak like ataupun kita punya like, kita je yang like, dah down. So apa yang kita perlu buat adalah kita kena cari mentor. Ya. Itu yang pertama. Dan Tuan Puan Hasrin, bila kita sebut tentang mentor, ada 4 jenis mentor yang kita perlu ada. Sebagai seorang usahawan, sebagai seorang business owner, kita wajib ada 4 jenis mentor ni. Contoh mudah lah Tuan Puan Hasrin dekat handphone ada Waze tak? Tuan? Ya, ada. Ada Waze tak? Ada Google Map tak? Ada. Soalan saya adalah kenapa Tuan install Google Map ataupun Waze? Yalah, untuk cari location-location yang kita tak tahu lah. Very good. Maksudnya, in fact saya pun ada Google Map, ada Waze, supaya first kali, of course, rakan-rakan usahawan pun yang sedang menonton ni pun jawapannya sama. First kali supaya tak nak sesat. Betul Tuan Puan Hasrin? Betul. Yang kedua, supaya kita sampai ke destinasi, ke lokasi yang kita nak dalam masa yang cepat. Maksudnya kita tak nak buang masa. Betul Tuan? Betul. So, tuan-tuan dan puan, kalau hari-hari kehidupan kita seharian, kita ada Waze, kita gunakan smartphone dengan aplikasi Waze, sangat kelakar kalau bisnes kita tak ada Waze. So, yang ini saya nak tekankan kepada rakan-rakan usahawan. So, Waze dalam bisnes adalah mentor. In fact, yang sedang menonton ni, kalau anda sedang bekerja pun sama juga dalam hidup. Kalau kita nak excellent dalam career kita, nak cepat naik dalam career kita, nak cepat naik pangkat, kita wajib ada Waze dalam kita punya career. So, siapakah Waze itu? Itu adalah mentor. So, ada 4 jenis mentor tuan. Right? So, 4 jenis mentor ni kepada rakan-rakan anda wajib salin benda ni. Ini sayang sangat-sangat kalau anda terlepas benda ni. Mentor yang pertama yang kita wajib ada adalah mentor motivasi. Itu mentor yang pertama tuan. Right? Again, kalau kita ada mentor motivasi, emosi kita down, kita rujuk dengan mentor motivasi kita, insyaAllah dia boleh membantu untuk naikkan semula kita punya emosi. Dan the best part, Tuan Puan Hasrin, kita boleh berguru dengan Syekh Google ataupun Syekh YouTube. Kita tanya je, contoh, siapa-siapa? Prof Maya, Ustaz Amin, siapa lagi? Tony Robbins, Nick Thomas, banyak dekat situ. Kita boleh naikkan kita punya motivation melalui YouTube. So again, mentor yang pertama adalah mentor motivasi. Itu yang pertama. Boleh tuan? Mentor yang kedua, sebagai seorang business owner, sebagai seorang usahawan, kita wajib ada mentor business. Dan mentor business ini, dia yang akan bantu kita, dia akan memberi pencerahan kita, nak guide kita untuk expand the business. Dan mentor business ni tak semestinya dalam bisnes yang sama. Contoh, saya dalam industri education. Saya punya mentor, dia dalam bisnes kesihatan ataupun health. So it's okay kalau kita berguru ataupun kita bermentorkan dengan orang yang mempunyai different industri. Macam contoh, Tuan Puan Hasrin, sports tourism. Tuan ada mentor, contohnya mentor tu dalam bisnes catering contohnya. It's okay, tak ada masalah. Alright? So itu adalah mentor yang kedua. Mentor yang kedua apa dia tuan? Mentor yang kedua adalah mentor business.
Boleh tuan, sofa okey tuan Ya. Dia tak sama bidang lah. Dia tak sama bidang. Jangan risau, maksudnya tak perlu sama bidang untuk mentor bisnes ni. Bukan dia makan gaji lah, maksudnya dia bekerja. Dia tetap bisnes. Betul. Tapi sekiranya tuan-tuan dan puan yang sedang menonton ni sedang makan gaji ataupun sedang bekerja, kalau anda tak buat bisnes, anda perlu cari mentor. Yang kedua ni mentor career tuan-tuan dan puan. Sekiranya anda sedang bekerja dalam industri macam contoh kan, bahagian kewangan contohnya. So, anda kena cari orang yang boleh pursue ataupun lihat dari sudut yang besar apa anda punya potensi career anda. Alright? So again, dia tak semestinya sama dengan kerjaya tuan-tuan dan puan-puan. So ini adalah mentor yang kedua. So tadi kita ulang, mentor yang pertama adalah mentor motivasi. Mentor kedua adalah mentor business. Mentor ketiga yang tuan-tuan dan puan-puan wajib ada adalah mentor technical. Yes. So, siapa dia mentor technical? Mentor technical adalah mentor yang satu bisnes dengan kita. Kalau macam contoh saya adalah dalam business education and communication. So, saya punya mentor technical adalah Mr. Dananjaya Hityaraji. Dananjaya Hityaraji ni adalah world champion public speaker lah. Dia tinggal dekat Sri Lanka dan he's my good friend sekarang, alhamdulillah. Dan ada lagi beberapa rakan-rakan saya yang menjadi saya punya mentor technical. So beza mentor business dan mentor technical ni adalah mentor business can be any business, tapi dalam mentor technical ni dia mesti sama business dengan kita. Macam contoh Tuan Hasrin buat sports tourism. So tuan kena cari satu mentor technical yang sama business dengan tuan. Tapi rules dia adalah dia kena lebih berjaya daripada kita. Sebab point dia apa? Sebab kita nak tahu apakah perjalanan selepas tu. Kalau dia pun belum berjaya lagi, maksudnya kita perlu cari mentor lain lah. So itu adalah mentor yang ketiga. Dan mentor yang keempat, last sekali adalah kita nak cari mentor spiritual mentor. So spiritual mentor ni adalah orang-orang yang boleh nasihatkan kita in terms of agama contohnya. Sebab kadang-kadang Tuan Hasrin nak bagi tahu kepada tuan-tuan dan puan-puan, kita ada masalahnya di mana kita nak capai sesuatu. Contoh lah, contoh berapa ramai antara kita yang pernah melalui situasi di mana contoh saya dulu, masa saya buat bisnes dulu, awal-awal kan, saya kata, aku best ni kalau dapat 20,000 sebulan. Masa tu, baru-baru bisnes, dapat 20,000. Kita rasa macam tak rasa apa-apa tau. Macam, kenapa aku tak rasa macam apa? Macam biasa je. Lepas tu kita pun kata, aku rasa mungkin 50,000. Okay kot, cukup kot. Dapat 50,000 sebulan, sale. Tapi rasa macam tak puas, nak lagi. Kita pun kata, mungkin aku kena anjurkan satu program berskala besar kot. Dapat anjurkan program berskala besar, tak puas juga. Again, berapa ramai antara kita sebagai seorang usahawan sentiasa tak puas. Apa keburukan yang bila kita sentiasa tak puas, tak bersyukur. So that's why kita perlu cari mentor spiritual. Mentor spiritual ni lah yang akan memberikan kita satu insight, satu pandangan sisi yang kata, Rizal, kau kena buat macam ni, kau kena syukur, ini adalah amalan-amalan yang kau perlu tahu. So again, M yang pertama untuk mengawal emosi, kita kena ada mentor. Ada mentor yang kita perlu ada. Tak kisahlah, tuan-tuan sama ada seorang usahawan ke, business owner ke, ataupun sedang bekerja ke, 4 mentor ni wajib ada. Kita ulang sekali lagi, mentor yang pertama adalah mentor motivasi. Yang kedua adalah mentor business. Yang ketiga adalah mentor technical. Yang keempat adalah mentor spiritual. Itu M yang pertama tu. Okey tuan, boleh kita sambung lagi? Boleh teruskan. Yang seterusnya ada beberapa soalan dah pula. Dah ada. Tuan nak terakhirkan soalan juga ataupun saya teruskan dengan M dan P dan C. Saya rasa kita raihkan soalan dulu kan. Sebab apa saya rasa tadi dah ditanya awal tadi. Okey. So soalan pertama ni daripada seorang pejabat awam juga. Saya rasa Encik Hanafi ni adalah timbalan beliau dah Sukan Negeri Perlis. Okey, Jabatan Perdana Sukan. Okey, soalan dia tu Rizal, kita nak meraihkan Encik Hanafi ni adalah bagaimana untuk menarik minat beliau ni untuk menyertai dalam keusahawanan. Jadi mungkin juga kita lihat peluang-peluang pekerjaan mungkin sukar. Jadi bisnes ni adalah satu jalan untuk kita kaya ataupun banyak peluang-peluang dalam bisnes, tapi untuk macam mana nak tackle ni? Nak tackle orang muda ni terutama sebelum ataupun dia tak perlu mengharapkan untuk makan gaji. Tapi dari segi itu juga untuk menerapkan untuk nilai-nilai keusahawanan untuk jadi usahawan walaupun bermula di seperti saya dulu
suka berniaga daripada pasar tani di bawah payung. Jadi mungkin juga Tuan Rizal ada pandangan untuk menarik beliau-beliau perlis khususnya. Okey, terima kasih Tuan Hanafi. Rakan kita daripada Negeri Perlis kan. Dalam komunikasi, kita suka bercakap dengan orang yang sama dengan kita. Sekali lagi saya ulang, rulesnya dalam komunikasi kita suka bercakap dengan orang yang sama dengan kita. Contoh lain, kalau Tuan Kuasrin pergi ke overseas contohnya, berjumpa dengan orang Perlis, apa kita rasa Tuan? Kita rasa best Tuan? Tuan Kuasrin kita rasa, daripada mana? Daripada Perlis. Oh, Masya Allah. So, kita pun ngam. Kita suka bercakap dengan orang yang sama dengan kita. So, same goes to mungkin Tuan Hanafi kan, suka main bola contohnya. Kalau Tuan bercakap dengan orang yang suka main bola, so kita akan jadi ngam. So, itu rules dalam komunikasi. So, macam mana nak menarik anak-anak muda ni? So, make sure orang-orang muda yang promote benda ni. Dia bukan orang-orang yang macam saya lah. Saya dah muda, saya dah orang muda purba lah. Saya dah umur 40. So, kita kena cari ikon-ikon muda yang boleh menarik minat mereka sebab orang akan lebih tertarik dengan orang yang sama dengan dia. Kadang-kadang bila kita cakap pumpang-pumpang kan, kita pun kata, alah, kau cakap senang lah, kau tengok dah umur dah berapa. So, point saya adalah satu cara untuk mengencourage ataupun nak menarik minat anak muda dengan cara bawa anak muda untuk promotekan bisnes kepada budak-budak muda ni supaya mereka tak nak cari kerja, bukan tak nak cari kerja, maksudnya mereka menjadi orang yang memberi kerja. So mungkin rakan-rakan yang sedang menonton ni boleh cari mana-mana ikon anak muda daripada Perlis yang berjaya ataupun yang sedang berniaga. So minta dia share apa kebagusannya berniaga, apa kebagusannya ataupun bagaimana dia membina kerjayanya sebagai seorang usahawan. So itu adalah respon saya. Allahuakbar. Okey, Tuan Rizal, terima kasih. Okay, sebelum kita nak sambung tadi tentang NPC dan cukup menarik, Tuan Rizal menggunakan pendekatan NPC dan saya rasa mudah untuk saya ingat betul. Okey, dan sebelum ni juga saya tidak tahu ada 4 jenis mentor sebenarnya. Okey, Tuan Rizal, saya nak tanyakan juga seorang student. Okay, seorang student mungkin dalam tempoh PKP ni dia sedang belajar untuk menjadi seorang usahawan, dia start dengan online. Jadi mungkin sebagai seorang student yang masa terhad, mungkin part time dan juga mungkin ada juga tip yang dikongsikan oleh khusus untuk student untuk nak mulakan perniagaan online, Tuan Rizal. Okay, first sekali kepada rakan-rakan student, bermula dengan apa yang ada di tangan dulu. Itu yang nombor 1. Right? Bermula dengan apa yang ada di tangan dulu. Jangan pinjam duit mak, jangan pinjam duit ke kawan, jangan ambil duit PTPTN. Tak, bermula dengan apa yang di tangan dulu. So, itu perkara pertama yang kita perlu tahu. Tak kisahlah sama ada seorang student ke ataupun yang baru berjinak-jinak dalam bisnes. Tapi point dia, kalau anda sebagai student, first kali good news adalah anda masih banyak masa. So, maksudnya dia masih muda kan? Itu nombor 1. Bermula dengan apa yang di tangan. Yang kedua, start dengan passion. Ini untuk saya selalu ajar lah. Dia kata Rizal, start with your passion. Dulu, Tuan, saya juga penjawat awam. Saya bekerja di satu agensi di bawah satu kementerian. Jadi, masa saya nak berhenti tu, saya masih tu 50-50. Aku nak berhenti ke tak ni? Aku nak buat bisnes ke tak? So, bila balik kampung, saya kan, gile-gile lah. Tahun ni balik Sabah, tahun depan balik ke Kelantan. So, masa balik ke Sabah, saya tanya dengan mentor saya kata, Pakcik, saya sebenarnya plan nak berhenti lah, tapi when is the best time nak buat bisnes? Saya tanya dia. Maksudnya bila masa yang sesuai nak buat bisnes? So dia cakap dengan saya, dia kata Rizal, anytime is the right time nak buat bisnes. Maksudnya setiap masa adalah masa yang sesuai untuk buat bisnes. Dan kemudian saya tanya soalan yang kedua. What types of business yang saya boleh ceburi ya? Saya tanya dia. Tuan Kuasrin nak dengar jawapan saya dari mentor? Itu yang penting tu. Walaupun dia mengatakan dia jual tudung, dia mula dengan that's very good. So, bila saya tanya dengan saya punya mentor, saya kata, dia adalah seorang datuk lah. Betul, datuk? Kalau datuk kata anytime is the right time nak buat bisnes, every time is the right time nak buat bisnes, apa bisnes yang sesuai sekarang So dia jawab, Rizal, you boleh start dengan you punya passion dulu. Apa maksud passion? So masa tu saya tanya dengan my mentor, saya kata, apa maksud passion Datuk? Passion ni dieja P-A-S-S-I-O-N, passion. Maksudnya kita punya
dalam translate ke bahasa Melayu kegairahan lah, tapi bukan gairah yang tu, tapi maksud passion kita benda yang kita suka. So mentor saya bagi tahu, dia kata apa maksud passion? Passion adalah benda yang kita suka buat dan kita boleh buat benda tu walaupun orang tak bayar. Dia kata, contoh kalau macam contoh Tuan Ku Hasrin suka repair laptop contohnya, ataupun repair handphone contohnya. So saya sebagai kawan, saya kata, boleh tak tolong repairkan saya punya laptop? Boleh. So Tuan pun repair saya punya laptop. Besok saya tanya, berapa tak payah bayarlah ke kawan. So maksudnya apa? Maksud Tuan punya passion adalah repair komputer. Ataupun ramai-ramai antara kita yang mungkin rakan-rakan wanita lah suka memasak. Dia suka jamu orang. Bila jamu orang dan bila orang kata, sedap lah, dia rasa best. Dan dia rasa orang tak bayar pun tak apa. So itu adalah tanda-tanda passion dia. So start dengan passion. Kalau macam contoh rakan pelajar kita tadi ataupun mahasiswa kita tadi, dia suka fashion, dia suka tudung. So start dengan passion dulu. Sebab apa? Kenapa kita start dengan passion? Sebab bisnes ni orang selalu nampak yang best-best je. Orang tak nampak yang tak best, betul? Orang tak nampak yang kita tak dapat sale, kita terpaksa cari dan menghadapi rejection. So kalau passion kita buat, insya-Allah rejection, orang tak nak beli produk kita, kita rasa okey sebab itu adalah kita punya passion. So itu jawapan saya, Tuan. First sekali, start dengan apa yang ada di tangan. Yang kedua, start with your passion. Allahuakbar. Ya, saya rasa itu juga untuk golongan beliau yang berjinak-jinak untuk terlibat dengan orang. Tuan Izzat, sebenarnya masa sendiri kita, saya Masya Allah dah melebihi 60 minit, dah lebih dari jam. Tapi walau bagaimanapun, saya rasa memberi peluang untuk Tuan Izzat menghabiskan dari MPC. Dan juga saya rasa amat rugi sekali, terutama rakan-rakan usahawan di Perlis. Sebab Tuan Izzat ni kita tahu dia adalah communication coach. Mungkin sebagai penutup nanti Tuan Izzat boleh simpulkan terutama sebagai kenapa pentingnya komunikasi yang berkesan, terutama sebagai usahawan Perlis lah. Sebab kita bawa tempoh Perlis produk ini. Jadi silakan Tuan Izzat untuk teruskan P dan C dan terus Tuan Izzat simpulkan. Okay, Tuan Izzat. Tadi saya share tentang MPC kan, 3 cara macam mana nak kawal MPC masa krisis ni kan, Tuan. So saya bagi tahu 3 rahsia dia MPC. So M adalah mentor. Kita kongsi dah dengan Tuan Ropan, ada 4 jenis mentor yang anda perlu ada. First kali mentor motivasi, mentor bisnes, mentor teknikal, yang keempat adalah mentor spiritual. Dan yang kedua P. Sebagai seorang usahawan kena wajib berada dalam situasi pembelajaran. Sekarang ni Tuan Ropan, sayang sangat-sangat kalau kita skip benda ni. Berapa ramai antara kita macam contoh MPC, thank you so much MPC, kita bagi satu tepukan gemuruh pada MPC sebab menganjurkan majlis-majlis ilmu macam ni. Kalau kita nak manage kita punya emosi, kita kena berada dalam situasi P. P apa? Pembelajaran. Kita selalu belajar. Right? Sebab kita punya ilmu akan menentukan kita punya income. Sekali lagi saya ulang, jawapan, ilmu kita akan menentukan income kita. Dan yang ketiga, C yang ketiga adalah circle. Circle maksudnya apa? Orang sekeliling kita. Kalau orang sekeliling kita mengomen, mengutuk, cakap pasal politik yang tidak memberikan apa-apa keuntungan pada kita, unfriend. Sebab kita ditentukan oleh siapa sekeliling kita. Kalau orang sekeliling kita orang yang positif, join circle-circle tu. So itu adalah MPC, mentor, pembelajaran dan circle. Dan last kali Tuan Hasrin kata, apakah kepentingan komunikasi tuan-tuan dan puan-puan bila kita sebut tentang bisnes? Sebenarnya kita tak lari dengan komunikasi, betul? Betul Tuan Hasrin? Betul. Dan bila kita sebut tentang bisnes, kita sebenarnya deal dengan manusia. Dan bila kita deal dengan manusia, kita nak tak nak, online ke, offline ke, kita kena bercakap dengan manusia. So, tuan-tuan dan puan, saranan saya adalah pelajari komunikasi, dalami komunikasi, cari guru-guru komunikasi, beli buku komunikasi, cari di YouTube. Kalau macam contoh seminar ataupun yuran ni berbayar, pergi cari ni Syekh Google ada, janji kita belajar dan tingkatkan level komunikasi kita. Sebabnya tuan-tuan dan puan, kalau kita kuasai komunikasi, insya-Allah kita akan kuasai kehidupan. Dan insya-Allah kalau kita kuasai kehidupan, insya-Allah kita akan kuasai bisnes. Allahuakbar. Okey, Alhamdulillah Tuan Rizal. Banyak sekali ilmu-ilmu yang saya sendiri pun baru belajar dan saya percaya ada penonton dan peserta yang bersama-sama kita pada petang ini sebenarnya
juga akan banyak ilmu-ilmu dan info baru. Dan saya juga amat teruja kerana daripada penyertaan kita tadi 140 peserta yang bersama-sama kita lebih 70% Toridan. Jadi alhamdulillah dan saya nampak mesej Perlis produktif khususnya untuk bangsa usahawan Perlis diteruskan. Usahawan Perlis amazing. Saya juga Toridan ambil peluang ni untuk mengucapkan terima kasih kepada MPC Wilayah Utara khususnya yang memberi peluang kepada saya dan juga Tuan Rizal untuk bersama-sama usahawan Perlis, dan juga yang paling semua untuk peserta-peserta daripada luar Perlis juga, rakan-rakan usahawan kita yang sama-sama untuk meraihkan ilmu. Dan saya juga maaf tak sempat nak meraihkan semua komen-komen dan soalan-soalan. InsyaAllah kalau ada rezeki kita akan jumpa lagi. Dan saya rasa itu saja daripada saya. Di samping tadi saya berkongsi antara program-program yang dianjurkan oleh MPC Wilayah Utara. Jangan lupa terus follow untuk page Perbadanan Produktiviti Malaysia Wilayah Utara untuk mendapatkan maklumat-maklumat terkini. Sampai Wajib juga, wajib follow MPC Wilayah, wajib follow ni. Kira dah dalam bisnes, apa ni, fardu ain. Dan mungkin juga ada record untuk live ini kita boleh dapatkan di page MPC saya rasa, dan mungkin boleh share dengan kawan-kawan kita yang lain. Dan juga dengan akhir sekali, dengan harapan kita kita terus produktif dan juga berdaya saing. Jadi itu dulu daripada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insyaAllah. Sekian.